Okey, bermula dengan sesi PTPR Sains untuk jadual waktu versi edisi 8 ini. Cikgu bagi tugasan yang saya rasa pelajar boleh siap dalam 1 hari. Paling cepat kalau belajar itu fokus, dia boleh siap pada peruntukan masa 2 jam lah. Okay, kalau betul-betul dia berdisiplin atau follow. Tapi maksimum saya akan bagi sampai 1 hari lah pelajar kena siap. Okay, saya harap pelajar tidak lagi macam dulu bertangguh sampai 1 minggu pun tak siap. Okay, kerana sekarang saya sudah bagi kurang. Saya lebih berfokus kepada bahagian. Okay, hari ini bahagian C, soalan 11 kita tengok. Okay, sama dengan yang Google Form. Okay. Jadi situasi dalam Raja 11. Okay, ada 2 sungai. Sungai A ni tengok penuh dengan sampah sarap, iaitu bahan pencemar, iaitu sungai A ini tercemar atau mengalami tahap pencemaran yang tinggi, manakala tengok sungai B ini bersih saja kan, maka tahap pencemarannya sangat rendah ataupun dia tidak tercemar. Okay. Oksigen terlarut sungai B lebih banyak berbanding daripada oksigen terlarut sungai A. Okay, maksudnya apa? Oksigen terlarut ini kuantiti atau jumlah oksigen terlarut dalam air ada kaitan dengan nilai BOD. Jika nilai BOD itu tinggi, maksudnya nilai biochemical oksigen demandnya tinggi, dia perlu oksigen yang banyak, okay, oleh mikroorganisma untuk menguraikan bahan-bahan organik ini. Okay. Nilai BOD tinggi bermaksud tahap pencemaran bagi suatu sampel air adalah tinggi. Okay. Jika nilai BOD tinggi, maka tahap pencemaran air dia sangat tinggi. Okay. Sangat tercemar. Keadaan ini disebabkan sungai A telah tercemar berbanding dengan sungai B tidak tercemar. Okay, faham soalan? Nyatakan satu pernyataan masalah daripada maklumat di atas. Okay, A dengan B ni sebelum you jawab, kamu pelajar kena ingat balik. Perlu tentukan pemboleh ubah, okay, berdasarkan situasi dalam darjah 11 ini. Pemboleh ubah yang dimanipulasikan dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Berdasarkan situasi. Okay. Saya tanya. Saya tengok Adam ada join. Adam. Yes, teacher. Bagus. Anda dah Google Form tu tak? Google Form tadi? Google Form. Saya belum buka lagi Google Form. Belum buka? Tengok soalan ini. Okay, you rasa
Apakah pemboleh ubah dimanipulasikan berdasarkan Raja 11? Jumlah oksigen terlarut. Jumlah oksigen terlarut. Pemboleh ubah bergerak balas? Tahap pencemaran air. Tahap pencemaran air. Okey, tak apa. Hai, kamu sudah cuba. Saya tanya satu lagi. Mira? Ya. Okay, thank you Adam. Okay, Mira. You tengok sini ada 2 sungai kan? Dan tengok keadaan pencemaran mereka, tahap pencemaran. Jadi, pada pendapat anda, PM itu apa berdasarkan Raja 11 ini? Keadaan air sungai. Keadaan air sungai ini kan ada kaitan dengan tahap pencemaran kan, macam lebih kurang sama je. Okey, Suang Ying. Ya, PM untuk situasi nilai BOD. nilai BOD. Bukan. Kamu kena tengok Raja. Okey, apakah yang mempengaruhi nilai BOD itu? Novara? Ya. Okey, di sini apa yang berbeza dulu dari Raja tu? Apa? Sungai Dia tu tengok lebih. label tu. Ha? Ini 2 kan yang berbeza betul? Jadi apa tu? Sungai A dan Sungai B. Pencemaran. Pencemaran, tahap pencemaran adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey. Di sini Sungai A dan Sungai B kita kata kawasan sungai yang berbeza. Okey, atau tempat sungai itu. Atau jenis sungai. Faham? Okey, jenis sungai yang berbeza. Okey. Baik. Okey, jenis sungai bermaksud sungai itu kat kawasan mana yang berbeza. Okey? Tahu Sungai A dan Sungai B. Okey. Okey, pemboleh ubah bergerak balas adalah yang tadi pelajar dah sebutlah. Okey, cuma pelajar tak itu PM ke PB. Sungai A dan Sungai B ialah PM. PB adalah jumlah atau kuantiti oksigen terlarut. Jumlah atau kuantiti salah satu, boleh pilih. Jumlah oksigen terlarut ini bermaksud nilai BOD. Nilai biochemical oxygen demand. Jika nilai BOD tinggi, maka tahap pencemaran sampel tahap pencemaran air sungai itu tinggi. Faham Okey, sekarang pelajar sudah tahu PM dan PB dalam Raja 11. Maka cuba jawab A. Nyatakan satu pernyataan masalah daripada maklumat di atas.
Maizan ada? Ya. Baik. Maizan boleh ingat balik bagaimana teknik menjawab pernyataan masalah. Dia adalah satu soalan. Bagaimanakah keterlarutan oksigen mempengaruhi tahap pencemaran sungai? Pernyataan masalah kamu mesti kaitkan PM dengan PB. Tadi yang kamu sebut itu dia hanya tentang PB sahaja. Di mana PM tu? Kamu tak sebut pun sungai ya. Jadi tak apa, cuba lagi. Saya panggil Fatin. Ya, cikgu. Okey, sila cuba buat pernyataan masalah. Boleh guna adakah lebih sesuai? Adakah, bentuknya adakah PM? PM ini you boleh pilih PM 1 atau 2. PM dengan PB, kesan ke atas PB. Bagaimanakah hubungan antara ataupun bagaimanakah PM itu mempengaruhi PB? Tahu tak? Ya, cikgu. Okey, pernyataan masalah dia adalah satu soalan. Dia kaitkan apakah hubungan antara PM dengan PB. Ada siapa tahu boleh je respon ya. Bagaimanakah jenis sungai mempengaruhi jumlah oksigen terlarut? Di sini jenis sungai perlu spesifik, sama ada you pilih sungai A ke sungai B. Saya padamkan jenis sungai ni, saya tak nak pelajar keliru. Pilih salah satu PM saja, sama ada PM 1 atau PM 2. Adakah, guna adakah? Adakah PM 1 atau PM 2? Saya bagi clue nanti belajar jawab dalam Google Form tu. Adakah PM 1 atau PM 2 mengandungi atau mempunyai
Okey. PB yang macam mana? Zero ada. Okay, Zero boleh cuba berdasarkan clue. Adakah sungai A cikgu hanya boleh guna mengandungi dan mempunyai sahaja ke? Bagaimana ayat you? Boleh try. Adakah sungai A mempengaruhi kandungan oksigen yang terlalu dalam sungai? Di sini mempengaruhi tidak sesuai ya, kerana di sini berdasarkan raja dan situasi, dia kena pilih salah satu. Sama ada pelajar jawab tentang PM1, kalau you pilih PM1 iaitu sungai A, ya. Ini PM2, sungai B. PM1 dia punya PB, mesti PB1. Spesifik lah. Maksudnya, jumlah oksigen terlarut itu adalah lebih rendah. Kalau PB2 adalah jumlah oksigen terlarut adalah lebih banyak. Lebih sedikit, lebih banyak. Lebih rendah, lebih banyak. Jadi kena spesifik ya. So, PB sini PB1 atau PB2. Jadi tak boleh selalu dia punya format jawapan adalah bagaimanakah kesan PM terhadap PB. Bukan selalu macam tu. Dalam situasi ini dia berlainan, dia perlu secara spesifik. Justin? Cikgu. Baik, boleh cuba A ni. Nyatakan satu pernyataan masalah. Dah ada clue ni. Rasa agak ketara kan? Pilih sama ada yang nak mention PM1 atau PM2. PM1 ialah air sungai A, PM2 ialah sungai B. One way? Adakah sungai Justin, okey. Adakah sungai A mengandungi kandungan oksigen yang tinggi? Kamu tanya tentang A kan? Ya, cikgu. Okey, adakah sungai A mengandungi kandungan oksigen yang tinggi? Boleh juga. Okey. Kalau kamu tulis macam tu, kalau hipotesis itu kena betul So pernyataan masalah kamu terbalikkan. Kalau sungai A sepatutnya jumlah atau kuantiti oksigen terlarutnya adalah lebih sedikit. Sungai B jumlah atau kuantiti oksigen terlarut adalah lebih banyak. Faham? Semakin tinggi tahap pencemaran, ataupun semakin tinggi nilai BOD, semakin kurang jumlah atau kuantiti oksigen terlarut dalam sampel air itu.
Kalau boleh, pernyataan masalah itu dia mesti dalam arah yang betul. Arah yang betul. Cuba sekali lagi. Li Chen, Adakah sungai E mengandungi jumlah oksigen terlarut yang lebih sedikit? baik. Ini adalah paling tepat lah. Kerana arahnya adalah betul. Hubung kaitnya adalah betul. Bila dia jawab hipotesis, dia adalah secara kita kata hubung kait itu adalah secara logik lah. Bagus thank you Li Chen. Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas. Jadi cikgu tak terus bagi jawapan pelajar cuba buat dulu. Nanti lepas saya terangkan. Hipotesis. Dulu saya kata format ialah apabila maka. Apabila maka. Tapi tidak selalu format untuk hipotesis adalah apabila maka. Hipotesis ini harus menjawab pernyataan masalah yang di atas. Okey, tadi jawapan Justin, cikgu akan tanya juga dengan guru-guru sains lain sama ada boleh terima tak? Sebab saya rasa boleh. Saya akan confirm sekali lagi lah. B. Ziwang. Ziwang ada? Ada. Baik. Okey, boleh try buat hipotesis. Hipotesis ialah pernyataan yang boleh menjawabkan pernyataan masalah. Sekejap. Okey. Adakah sungai E lebih tercemar dari sungai B? Itu pernyataan masalah. Hipotesis. Kamu perlu jawab hipotesis. Yang tadi jumlah oksigen terlarut nilai BOT. Kalau tahap pencemaran boleh tak? Boleh terima. Tahap pencemaran air sungai. Jadi PB ada 3 berdasarkan situasi. Hipotesis mesti jawabkan pernyataan masalah. Tadi Zuang yang beritahu punya, dia kata adakah sungai A lebih tercemar berbanding dengan sungai B? Sebenarnya betul untuk pernyataan masalah, boleh tulis macam tu. Kerana dia ada kaitkan antara PM dengan PB. Jadi hipotesis mesti jawab pernyataan masalah di atas.
Jadi pelajar cuba buat dulu. Okey, tujuan. So saya bagi sebab masa saya tengok. Okay, saya risau tak cukup masa buat. Okey, tujuan untuk mengkaji hubungan antara PM dengan PB ya. Untuk bahagian C ini, okay, dia berdasarkan eksperimen makmal. Untuk menguji hipotesis anda, okay, anda dibekalkan dengan 2 sampel air, iaitu air sungai, air pili, botol reagen, botol penutup, picagari dan larutan metilena biru. Uraian anda haruslah mengandungi aspek yang berikut. Okay. Tujuan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara PM dengan PB. Jadi, boleh ubah ini ada 3, pelajar perlu tentukan dulu PM, PB, PD ialah apa. Baru kamu jawab C1. Okey, untuk C3 ini, saya dah bagi gambar raja itu. Okey, okay. Bila kamu dekatkan cursor dekat sini, so raja berlabel ini adalah 3 markah. Dia 3 markah. Jadi saya sudah bagi kamu gambar raja berlabel yang lengkap. Kamu cuma buat ayat sahaja berdasarkan poin yang saya berikan ini. Langkah pertama, kamu mesti tulis tentang PM1 iaitu yang A ni, air sungai. PM2 adalah air pili. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga PD. PD pun sudah ada dalam gambar raja. Iaitu apa yang sama itu, okay, dan ada parameter, ada kuantiti yang boleh ukur punya. Itu ialah PD. Kuantiti yang sama. Okay. Sama dari segi kuantitatif lah. Okay. Di sini isi padu tengok sama tak? Sama. Dan dia punya kepekatan sama. Jadi itu ialah PD. Okey, langkah keempat PB ya. PB itu tak boleh dilukis. Jadi kamu mesti tulis secara dalam bentuk ayat lah. So PB ingat, dia mesti ada apa? Kata kerja apa katanya? Intan. Intan ada? Ada. Masih ingat PB itu perlu guna kata kerja apa? Ada 2 kata kerja yang wajib. So procedure ada 4 markah. So one is PM1, PM2. Guna kata kerja yang sesuai ya. Kalau dia larutan, you guna kata kerja tuangkan. Ini pun sama. I pilih tuangkan. Kemudian PD ini masukkan. Kemudian yang PB itu perhatikan apa dan kamu kena rekodkan PB tersurat. Ingat teknik ini sangat penting. Kalau you dapat menguasai teknik ini, apa-apa soalan nombor 11 kamu pun boleh skor. Penjaduan data cikgu sudah bagi dalam bentuk jadual, cuma minta kamu
isikan tajuk saja. Okey. Penjaduan data mesti buat dalam jadual lah kalau dalam ujian atau peperiksaan atau latihan yang bentuk bertulis. Tapi sekarang dalam bentuk digital, jadi hanya boleh kita isikan ini saja. Jadi you nyatakan apakah tajuk yang berlabel PQRS dalam jadual ini. Betul keempat-empat ini baru 1 markah, jadi saya letak poin itu pada poin yang terakhir. Dan boleh ubah itu maksimum ada 2, kalau 1 salah dapat maksimum 2 markah. 3 betul pun 2 markah. Okay. Jadi belajar buat, you cepat buat, saya boleh cepat menanda dan saya release score kepada kamu. Dan lepas siap kamu jawab itu soalan objektif. So sekarang masa dah sampai untuk soalan objektif kan. So saya bagi you link. Saya nak kamu buat dalam bentuk ujian Pukul 10 saya akan stop terima responses. Okay, saya hantar link untuk ujian kertas 1. Jawab sekarang dari 8.45 sampai pukul 10. Pukul 10 cikgu akan off-kan link tugasan itu nanti lepas pukul 12, lepas makan kamu tolong siapkan tu. Okay. Yang penting kamu try kerana saya nak tahu so dah sampai bulan ni kamu dapat tak menguasai. Soalan esei nombor 11. Saya tengok kehadiran ada lagi yang join tadi tak? Yang lambat join tu saya belum screenshot. Pelajar lain boleh mula buat paper 1 dulu Tahniah dan syabas kepada anda semua yang online hari ini. Apa-apa tak faham bila you jawab Google Form soalan esei itu, lepas you jawab paper 1 ni boleh tanya. Yang penting you buat, cikgu akan tanda. Dijuna baru join. Okey, GM kita sampai sekarang sajalah 8.46. Okey, terima kasih atas penglibatan anda semua. Sila jawab yang ujian itu Okey, pelajar boleh offline sekarang dan jawab ujian. Okey, cikgu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Okey, sama.